Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'bihi wa natawakkaltu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Datuk Abu Bakar Baginda, pimpinan-pimpinan akademik, pegawai-pegawai tadbir, pimpinan-pimpinan agama dan anak-anak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada 17 Ramadan 1443 Hijrah, dan hari ini dipanggil sebagai Nuzul Quran. Apakah nuzul itu? Maksud nuzul adalah turun, dan Quran adalah Al-Quran. Alhamdulillah, hari ini kita cuti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, benarkah Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan oleh Allah SWT kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalilnya ialah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Inilah satu-satunya ayat yang di dalam Al-Quran ada menerangkan tentang Ramadan dan menerangkan juga tentang bulan Ramadan. Bagaimanakah Al-Quran ini diturunkan? Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah di Gua Hira, tiba-tiba turun malaikat Jibril alaihi salam dengan membawa wahyu yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang bermaksud, bacalah olehmu wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menjadikan alam. Dia yang menjadikan manusia daripada segumpal darah yang beku. Dan bacalah, Tuhan engkau sangat pemurah yang mengajarkan menulis dengan qalam. Dia mengajarkan manusia perkara-perkara yang tiada diketahui. Peristiwa ini berlaku pada malam Isnin, iaitu pada 17 Ramadan atau 18 Ramadan tahun ke-13 sebelum hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam, bersamaan dengan 6 Ogos 610 Masihi. Itulah mula-mula ayat wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah wahyu sedikit demi sedikit dalam masa 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Al-Quran ini ialah bacaan lalu menjadi sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada baginda sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Apakah sebabnya Al-Quran diturunkan? Quran diturunkan pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ianya diturunkan secara beransur-ansur, tidak sekaligus, dan demikian itu ada hikmat-hikmatnya yang besar dan sebab-sebabnya yang iaitu sudah menjadi hukum alam, bahawa setiap yang berlaku di dalam dunia ini adalah secara beransur-ansur. Maka begitulah juga dengan Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, kerana sekiranya Al-Quran ini diturunkan sekaligus daripadanya, maka manusia akan lari daripada Al-Quran ini, kerana terdapat terlalu banyak perintah, suruhan dan tegahan daripada Allah SWT. Ianya diturunkan dengan mengikut keadaan dan peristiwa yang berlaku pada keadaan dan ketika itu. Jika sesuatu kejadian atau peperangan berlaku umpamanya, maka turunlah wahyu pada masa itu sehingga kesannya amat besar dan pengaruhnya amat kuat tertanam ke dalam jiwa, supaya Al-Quran lebih meresap ke dalam hati dan dapat pula menghafalkannya kemudian
mengajarkannya kepada sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, para ulama menerangkan Quran itu turun sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia ataupun dipanggil sebagai Baitul Izzah pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian barulah Quran itu diturunkan beransur-ansur selama 23 tahun, iaitu semenjak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul dan dari Mekah hingga ke kota Madinah, dan hinggalah kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam wafat di kota Madinah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran tidaklah terkumpul hari ini seperti mana yang kita baca. Seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, pada zaman khalifah dan pemerintahannya, agama Islam telah tersebar luas. Namun dalam keadaan itu banyak dilihat orang Islam membaca Al-Quran dengan berbagai-bagai cara. Al-Quran ini juga ada tertulis banyak di tulang-tulang, ataupun ada di atas batu, ataupun di atas pelepah-pelepah tamar, dan juga lain-lain lagi. Oleh kerana keadaan inilah Sayyidina Uthman bimbang akan Al-Quran ini hilang, dan pembacaannya pula dikhawatiri tidak teratur. Maka Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah mengambil langkah untuk mengumpulkan semua ayat-ayat Al-Quran ini menjadi sebuah kitab yang kita baca ini. Dan sempurnanya nama Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Al-Quran inilah yang kita kenali sebagai Al-Quran Ratham Utsmani. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini sangat istimewa. Kita melihatnya sahaja pun sudah mendapat pahala. Membacanya, apatah lagi menghafalnya dan mengajarkannya, sudah tentulah lebih besar ganjaran pahala yang kita peroleh. Jadi anak-anak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas maksud inilah, pada bulan keberkatan Ramadan inilah, saya ingin menyeru tuan-tuan, anak-anak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita sama-sama mengambil manfaat pada bulan Ramadan ini untuk kita sama-sama membaca dan menghafal Al-Quran. Setidak-tidaknya kita baca Quran satu hari satu helai. Semoga kita mendapat roh dan hati Al-Quran meresap dan masuk ke dalam jiwa kita. Al-Quran ini sangat istimewa, diturunkan hanya untuk umat baginda sallallahu alaihi wasallam atas pengorbanan baginda Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhuma. Saya ingin menyeru tuan-tuan semua untuk kita sama-sama mengambil iktibar daripada kisah nuzul Quran yang kita dengar hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita semua kefahaman, taufik dan hidayah untuk kita sama ambil iktibar, kita sama-sama amal, dan kita sampaikan mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, insya-Allah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam nuzul Quran. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا.
وأحسنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam.